Assalamualaikum, apa khabar semua? Ada siapa-siapa boleh dengar suara saya? Clear tak suara saya? Minta tolong check. Ada tak boleh dengar suara? Clear tak suara saya? Jelas tak? Kalau tak jelas, tolong beritahu. Kalau jelas, tolong beritahu. Clear kan? Okey. Siapa bersama-sama dengan saya, tolong angkat tangan, say hi. Sorry minum dulu. Minum kopi 434. Siapa orang yang biasa lah kan minum air kopi ni kan. Okay. Siapa orang angkat tangan? Siapa-siapa bersama dengan saya? Boleh check sebab check sound check. Boleh tak? Buat sound check. Kita sound check siapa-siapa yang ada. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan kita akan dapat bersama-sama lah. Sementara nak tunggukan ni, kawan-kawan yang lain masuk, sahabat-sahabat lain masuk. Tolong check sound check please. Boleh tak jelas tak suara please? Someone boleh bagi komen kalau suara dengar. Sebab dekat sini ni minta tolong check suara jelas tak, clear tak. Saya tak boleh cakap kuat sangat ni sebab orang ramai dan dekat sini pun agak bising, agak ada banyak benda ni. Please check, ada tak? Ada siapa yang bersama dengan saya? Yes, suara jelas, thank you very much. Saya perlukan respon. Okay, so hari ni tajuk kita, saya cuba bawakan satu tajuk yang lagi menarik, lagi best, dan always the best lah. Setiap hari adalah cerita yang lagi best. Sebabnya ada yang bertanya pada kita, macam mana kan nak jadi investor, macam mana nak jadi pelabur. So hari ni saya nak bawakan skop yang kita ada bawakan perspektif yang dari jadi pelabur yang berskala kecil lah. Sekejap Sekejap. Sihat. Sahabat saya baru datang sini, saya dah ke udara. Sementara nak tunggu ni tadi, saya tadi sebenarnya bawa habis meeting dekat sini tadi. Coincident sebab just call tadi ada kita ada projek kat sini tadi. Dan lepas daripada tu saya fikir this is the ni lah, terus kita jumpa kat sini. Saya live sekejap, boleh? Alright. Dan sebab appointment saya dengan kita punya geng-geng Facebook dalam pukul 12.30. Alright. Ni boleh order. Alright, so saya teruskan, boleh? Alhamdulillah, suara jelas, semua dah clear. Apa lagi, kita sharekan something. Right, so bila kita cakap tentang bagaimana mendidik minda ni satu benda yang sebenarnya sangat penting. Dia perlukan transformation yang ada, yang perlu untuk pada setiap daripada kita. Of course, macam contoh, saya bagi contoh perspektif yang paling mudah. Mungkin cerita dari segi investment ni. Tadi investor ni orang kata adalah satu benda yang mungkin susah nak diterima lah. Tetapi bila kita cakap untuk nak berniaga, untuk jadi businessman sendiri, untuk nak meletakkan diri kita sebagai seorang yang berniaga, itu pun sebenarnya perlu meletakkan satu transformation dekat dalam minda kita, dalam kepala kita. Bagaimanakah untuk kita nak transform, nak betulkan cara sebenarnya untuk kita berjuang untuk menjadi sebagai seorang peniaga. Nampak sebenarnya nampak mudah sebenarnya jadi seorang businessman kan, untuk berniaga, tapi sebenarnya tak senang. Ramai yang mula-mula dia orang berniaga, akan tetapi halfway dia orang
tutup kedai lah. Dia tutup kedai, dia akan buat hal dia sendiri, dia akan give up, dan akhirnya dia orang akan terus pergi ke makan gaji balik semula. So that's why benda ni adalah satu persiapan. Minda perlu bersiap sedia untuk membolehkan kita sendiri bersedia dari segi kesemua sekali, minda, fizik, body kita physical lah, dan juga persekitaran kita, kawan-kawan kita, semua tu akan ada memberi impak kepada kita punya apa yang kita nak buat. So satu perkara yang saya ingin saya tekankan di sini, apabila kita nak jadi sebagai investor, sebenarnya dia tak semestinya kita meletakkan diri kita sebagai macam full time. Dia boleh jadi sebagai part time ataupun sebagai orang kata jadi bermula daripada minat. That's why saya cakap minat ni kadang-kadang macam contohlah, kita tengok kawan-kawan kita ramai yang macam naik basikal. Macam naik basikal. Oh, nampak kawan beli basikal, kita pun nak beli basikal. Tapi kawan tu konsisten naik basikal, kita pula dah invest contoh dalam lebih kurang 10,000 ke, tiba-tiba beli basikal road bike contoh 10,000. Orang beli mula-mula mungkin 1,000 je, kita pun tak boleh betul-betul beli basikal yang kemah mahal je. Dan sebab nak ikut kawan kan, nak ada trend lah contoh macam tu. Dan suddenly kawan tu dia masih lagi konsisten naik basikal, kita orang kata hot chicken apa? Hot chicken shit. So akhirnya benda basikal tu tinggal tergantung macam tu je dekat rumah. So ini yang selalunya bergantung berada pada kita. So jadi as an investor sebenarnya dia bukan jadi sebagai semudah macam tu, tapi kita boleh start daripada somewhere. Kita boleh start somewhere untuk membolehkan kita bermula daripada something lah. Ada apa-apa yang kita boleh bermulakan untuk kita bergerak sesuatu. So, saya nak sharekan ada 3 tips. Ada 3 tips kat sini, tiga cara macam mana. Sebenarnya saya dulu pun sebenarnya orang kampung aja. Kita tak ada pengalaman, tak ada apa-apa. Jadi apa yang menyebabkan saya terlibat ni, selepas saya jatuh dalam bisnes, kemudian saya buat bisnes balik semula, dan suddenly ada seorang kawan saya bercerita tentang macam mana untuk berlaku dalam emas. Terus terang saya cakap, waktu tu saya dah ada property, dah ada pejabat, saya beli pejabat 3 tingkat. Waktu tu dengan orang kata blindly macam tu je lah, tanpa ada apa-apa strategi apa-apa. Cuma saya dulu imajinasi saya kuat untuk membolehkan saya kata macam mana pun aku nak ada kedai sendiri. Sebab saya tengok bos-bos saya lama saya, after a few years dia orang buat operasi dekat kedai tersebut, dekat office tersebut, lepas tu kena halau keluar disebabkan oleh rental naik semua. Jadi saya meletakkan satu aim dekat dalam diri saya. Saya cakap macam mana pun, saya cakap kita nakkan pastikan yang kita ni adalah ada dengan cara yang betul lah, cara yang proper, maknanya tak nak kena buang. Jadi saya letakkan macam mana pun saya akan ada saya punya tempat tersendiri. Okey, itu satu. So selepas daripada itulah baru saya tahu tentang pelaburan. Jadi saya nak sharekan tips yang pertama sekali yang kita nak kena didik. Macam mana nak mendidik? Mendidik ni sebenarnya saya gunakan perkataan mendidik. Mendidik maksud dia apa? Mendidik maksudnya kita nak educate lah diri kita sendiri. Sebab bukan senang kita educate kita. Tak payah banyak lah. Kita cakap macam contoh kita nak bangun pagi subuh pun, kita kena didik diri kita atas kesedaran untuk kita bangun subuh pagi. Mungkin mula-mula susah. That's why saya cakap mendidik. Jadi pendidikan yang pertama sekali adalah kita start dengan memulakan diri kita untuk membaca buku berkenaan pelaburan. Okey. Pertama sekali yang dulu saya beli dulu adalah buku The Rich Dad Poor Dad yang siapa tu, Robert Kiyosaki. Yang tu yang mula-mula dulu saya terjebakkan diri saya study kan tu. Sebab ada 2 persepsi kat situ. Satu daripada education daripada bapa dia, satu lagi bapa kawan dia. Yang tu yang menyebabkan saya spark something dekat dalam minda saya, yang saya nampak wow, saya cakap this is ada 2 perception, sama ada makan gaji ataupun jadi investor. So macam saya sendiri, anda pun boleh ikut ataupun buat cara sendiri, cari bahan education, maknanya baca sendiri ilmu untuk membolehkan kita ada benda yang kita install dalam minda kita, dalam otak kita, untuk membolehkan kita
kita gain dia punya knowledge. Sebab daripada knowledge ni kita akan menjadikan diri kita sesuatu, kita akan bergerak sesuatu. Kita ada satu dream, kita ada satu matlamat, kita akan mempunyai satu target, kita akan ada destinasi. Sebab apa? Sebab tanpa kita membaca, tanpa kita membuat pembacaan apa-apa, so kita sebenarnya akan drain, otak kita akan kosong, otak kita tak ada apa-apa pun yang ada. Jadi untuk mengisi ruang tadi, selalu orang pergi ke kelas, study. Akan tetapi pada saya nak pergikan kepada satu yang paling asas sekali adalah mesti ada bahan bacaan. Macam mana pun selalu saya akan gabungkan benda tu pergi kepada bahan bacaan. Bahan bacaan ni adalah satu kekuatan yang pada saya, yang mana ianya adalah satu benda yang kita boleh pegang, yang kita boleh tahu dia punya root dia punya jalan dia. Dan daripada tu kita nak belajar dengan siapa-siapa tu, pada saya it's okay. Sebab itu adalah tambahan pada ilmu-ilmu tersebut. Dan dengan buku ni tadi kita ada benda yang kita boleh repeat a few times. Alright? So saya agak ni rushing sikit sebab ada sahabat saya dengan saya ni. Dan seterusnya, untuk macam mana untuk mendidik ni, saya masukkan pada poin yang kedua. Perkara yang mulakan dia, nak mulakan benda ni, kita start daripada membuat tabungan. Tabungan. Nombor 2 ya, poin yang kedua adalah kita mesti membuat tabungan. Atau cara mudah kita cakap, kita mesti ada meletakkan diri kita untuk start meletakkan duit dekat dalam saving. Maknanya kita simpan duit untuk tujuan pelaburan. Sebab kadang-kadang kita enjoy dengan kita punya gaji, kita enjoy dengan apa yang kita ada, tapi kita tak fikirkan bahawa kita kena ada satu reserve untuk membolehkan benda ni akan bercambah. Kita kena ingat, masuk pelaburan adalah kita meletakkan kita punya minda kita letak satu amount, lepas tu dia akan jadi beranak. Macam kita tanam pokok lah. Bila kita tanam pokok, lepas tu pokok tersebut akan bercambah, jadi beranak, makin besar dan mengeluarkan buah. Konsep yang tu yang kita nak letakkan dekat dalam minda kita, supaya kita tahu bahawasanya ini adalah jalan dia untuk membolehkan kita push diri kita. Sebab utamanya macam ni, kebanyakannya yang saya jumpa, orang-orang kebanyakan tu ada dia orang tak ada saving. Apa yang dia orang boleh buat adalah dia orang pergi ambil personal loan, ataupun mana-mana yang tu pula dia pinjam mak bapak dia punya duit, ibu bapa dia orang duit, dan selepas daripada tu baru dia pergi buat pelaburan. Which is pada saya lah, cara tu adalah cara yang salah, disebabkan oleh dia orang tak ada komitmen. Macam mana cara kita nak buat, sedangkan kat situ minda kita tak betul-betul ready sebenarnya, yang tak ready untuk membolehkan kita nak beranakkan duit kita. So perkara yang untuk ni, kita mulakan step kita dengan menabung. Dan kita ada matlamat kita, letakkan dalam tabungan kita, mungkin tempat yang boleh ada interest, ada keuntungan yang sedikit, contoh macam SD. Selepas daripada tu cukup amount ni, kemudian baru kita akan beranakkan dia pergi masuk kepada bidang-bidang lain. Contohnya adalah property, contoh macam emas, contohnya macam kepada mana yang instrumen yang boleh menyebabkan kita punya keuntungan duit kita tadi boleh multiply at least pun mungkin 15%, 20% setahun. Yang ni yang kita kena buat. Dan maksudnya bukannya kita fikirkan keuntungan yang kita aim ni adalah keuntungan dalam bentuk yang besar. Macam contoh, dalam tempoh sebulan, 2 bulan keuntungan 100%. Itu bukan jalan tu. Ini kita nak fikir macam mana jalan yang untuk long term. Inilah sebenarnya investment. Right? Saya minta anda cuma tolong share dan juga bagi saya thumbs up, dan juga heart kepada saya untuk membolehkan saya tahu anda bersama-sama dengan saya. Right? So, dan yang last kali yang ketiga saya nak sharekan dengan anda adalah setiap daripada kita selalunya kita akan membuat impian.
kita bila kita ada impian, kita akan triggerkan kita punya minda di bawah sedar kita, dia panggil subconscious mind kita tadi, kita akan triggerkan dia untuk kita nak dapat sesuatu. So untuk yang ketiga ni, untuk poin yang ketiga ni, saya nak anda letakkan sesuatu dekat dalam minda di bawah sadar anda. Maksud minda bawah sadar ni adalah impian. Letakkan satu impian, tulis dekat dalam kertas, tulis dekat dalam dekat dalam buku, yang mana apakah impian anda untuk dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun, mengikut pada kadar umur anda lah. Right. So daripada sinilah yang menyebabkan kita kadang-kadang membolehkan kita boleh nampak sebenarnya ke mana journey kita. Contoh yang paling senang untuk saya nak cakap adalah kita letakkan dream kita untuk jadi sebagai financial freedom ataupun financial independent. Itu adalah satu contoh. Ataupun kita nak property dalam umur kita berapa sekian, lepas tu berapa banyak property yang kita akan ada. Ini sebenarnya yang kita kena letak dream kita. Apabila kita ada dream, selepas daripada itulah benda ni akan bergerak. Jikalau tanpa tu, dan isu yang akan ada masalah adalah kita tak ada target. Bila kita tak ada target, kita akan berewang lah, jauh tentang pergi ke mana-mana kan. So ini ada 3 poin. Ada apa-apa siapa-siapa nak tanya? Sebelum tu saya rasa saya bersama-sama dengan sahabat saya. Tuan. Jom. Okay. Belum lagi. Kita bersama dengan kawan-kawan kita ni. Sebenarnya saya selalu buatkan live. Ini sahabat saya. Saya nampak tak? Tegang tak? Panas sangat. Clear. So ni kawan kita ni adalah pakar bahagian buat apa nama dia? Buat apps apps. Cerita sikit tentang you punya apa yang you buat. Mungkin kawan-kawan kita boleh tahu. So saya Rafiq Sharman. So kami daripada Rexbit. So kami fokus kepada membuat app development. So untuk business, dan kami juga ada start dengan game development lah. Game development Development juga. So maknanya so maybe berkaitan sikit dengan business ni adalah kebiasaannya macam trend sekarang orang semua ada dengan smartphone. So kali ni bila apa tujuan kita nak ada mobile app untuk bisnes ni adalah untuk pastikan kita punya follower tu akan install apps kita dan akan dekatkan kita dengan pelanggan-pelanggan. Itu sebenarnya matlamat ada apps lah. Apps dan kita nak jadikan kalau macam di social media sekarang, so kita ramai follower, kita ramai likers, tapi isu dia adalah kita tak boleh nak engage balik dengan diorang. Dia tak ada engagement kat situ. Engagement melainkan kita bayarlah iklan. Berbayar. Dan bayar. Kalau kita bayar baru orang akan nampak lah. Nampak. Kalau tak dia akan tenggelam lah dekat dalam algoritma itu sendiri kan. Maknanya apps ni adalah sebenarnya kita nak sediakan macam kolam pelanggan di mana kita nak alihkan follower-follower kita dalam apps tu supaya nanti perkongsian berkenaan dengan bisnes kita punya promotion senang nak di channel kan. Lebih di channel kan dan lebih murah. Dan contohnya kalau orang tu macam bidang emas, sebenarnya orang yang akan install apps tu adalah mereka yang boleh jelas sikit. Mereka yang sangat fokus dengan emas. Dan bila kita kongsi tips tu memang boleh nampak lah menepati apa yang diinginkan. So daripada semacam contoh tuan buat apps ni kan, kebanyakannya yang involve adalah gaming je atau macam mana? So sebab untuk game ni dia macam niche yang lain. Sebenarnya kalau ikutkan saya ikutkan sikit. Alright. Okay, maknanya game ni niche yang lain sebab dia punya target audience yang lain. Kalau untuk bisnes ni memang kita nak jaga pelanggan. Bisnes je lah. Kebanyakannya macam contoh investment ada tak yang apps? Investment ada banyak investment. Maknanya macam ini macam-macam jenis. Macam-macam.
honest, kalau investment, kalau apps investment yang kita jumpa dekat Telex Apps tu banyak pada sebagai tools. Oh tu. Dia nak apa? Dia nak tahu stok apa yang sesuai. Dia nak kira ROI dia, lebih pada yang macam tu. Ataupun timing juga nak masuk. So dalam macam saya sebenarnya berjumpa dengan Encik Rafiq ni, basically dia nak cadangkan pada saya kita belum lagi discuss sebab saya ada meeting ni, jadi kita nak ambil sikit masa ni tadi untuk nak selesaikan saya punya appointment. Sebenarnya saya cuba letakkan satu disiplin sebenarnya dekat untuk diri saya pada tahun 2020 ni. Saya nak mensosialkan diri saya. Itu, jadi saya terpaksa buat. Kalau tak, kita duduk dekat dalam kandang kita je lah, dalam bilik kita je kan, macam contoh layan meeting. So pada saya, pada tahun 2020 ni adalah tahun hidup saya sebab saya tengok social media sangat besar. So macam mana nak engage dengan orang adalah satu cara adalah gunakan live lah. Jadi saya ambil ruang masa lebih kurang pukul 12.30 macam ni untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat dalam Facebook. So yang mana yang bersama-sama dengan kita untuk sama-sama kita share. Dan alhamdulillah saya nampak hari-hari itu kita pun nampak ada pertambahan sebab masa ni adalah masa yang sesuai. Nak kata sesuai, ada sebahagian orang sesuai, ada sebahagian tak sesuai. Yang dia mungkin kejar-kejar untuk nak makan. So saya ambil sikit masa ni untuk diorang rehat ni, untuk memberikan diorang bersama saya, bagi sikit input. Mudah-mudahan input yang saya bagi bukan sahaja sebenarnya kita dekat dalam goal, dalam trading, dekat dalam investment, tapi motivation as well. So banyak yang kita dah rangkakan topik-topik yang menarik untuk berikan diorang boleh dapat bersama-sama dengan kita lah. Dari segi cetusan minda-minda yang baru, kita bagikan tahun 2020 punya overview macam tu lah, ruang itu saya punya target untuk memberikan macam baru-baru ni kita cerita macam mana tuan ada tengok semalam Dina, saya buat live semalam berkenaan dengan Dina. Saya cuba kupas, orang cakap sebenarnya Dina, satu Dina adalah equivalent dengan satu ekor kambing. Itu common, tapi saya bawakan satu kaedah macam mana kita berfikirkan, kita convertkan kambing tadi kepada benda lain untuk memberikan orang start trigger. Sebab Nampaklah sikit kalau tak orang berfikir Dina kambing biasa je, tapi sebenarnya mesti ada something knowledge ataupun ilmu yang sebenarnya Rasulullah nak ajar kita untuk bagi jalan kita pada hari-hari zaman ni lah. Sebab hari zaman ni macam-macam, fitnah macam-macam. Jadi sikit sebanyak saya rasa kalau ada benda yang cetusan minda, idea daripada saya dapat sampaikan dan orang ambil iktifai pada situ, pada saya mungkin untuk menjadi jariah lah kepada yang lain. Alright, siapa lagi bersama dengan saya? Hari ni tak berapa ramai sangat hari ni, tapi syukur okey. Pada saya just want to make it consistent. Alright, so thanks for coming back. Alright, tuan-tuan semua, kawan-kawan saya seperti semua, dan saya nak repat balik semula hari ni. Cara sebenarnya macam mana kau untuk kita nak, topik saya sebenarnya adalah macam mana mendidik minda. Minda kita ni perlu perlu diasuh. Minda kita ni perlu kita train. Macam juga tuan kalau kata nak beritahu dengan orang pentingnya apps untuk businessman. Bagi businessman yang orang peniaga-peniaga yang zaman-zaman dulu punya, dia orang nak cakap apps tu pada dia nak kira benda tu sebagai apps, mungkin pada dia adalah satu benda yang susah. Dia tahu benda tu nanti macam contoh nak tahu waktu azan tu kan, dia tekan. Tapi itu apps tu dia tahu, tapi macam mana nak terjemahkan, nak mensosialkan dan ikut current trend, kat situ susah. So apa yang saya cuba buat ni, kita cuba macam mana mendidik minda. So saya start daripada perkara yang kecil, lama-lama dia akan besar, kembang. So hopefully dengan adanya step by step ni, kita akan mudah untuk educate orang. Untuk sebab selalu orang cakap, oh aku adalah pelabuh hartanah, aku adalah pelabuh emas kan, macam tu, aku adalah trader. So benda ni diperlukan ada orang yang mungkin orang yang pernah ataupun dah biasa, benda tu common. Tapi yang tak biasa tu, dia perlukan ada satu kecerdikan minda. Macam mana step yang kena buat. So saya gariskan dia ada 3 lah. Satu, mungkin yang baru datang ni tadi, yang baru dengar,
Yang pertama adalah kena ada reading. Dia orang kena start dengan membaca. Sebab memang ramai sebenarnya saya nampak dia orang tak suka membaca. Student saya sikit dia suka disuap. So itu memang dia selalu kena gasak lah kan. Jadi bila dia orang start diacu dengan bahan bacaan, sebab bahan bacaan ni sangat luas. Kalau kita nak cari buku, mungkin ruang masa untuk kita berjumpa dengan dia dalam sehari, 2 hari, 3 hari, itu limited. Tapi bahan bacaan ni sebenarnya chapter dia sangat banyak. Dan banyak sebenarnya yang kita boleh cross dari segi memecahkan lidah kita. That's why saya nak advise, nak cadangkan apa yang saya buat sebenarnya pun. Bahan bacaan is unlimited sebenarnya. Apa je kita nak cari dekat bookstore tu. Saya lebih suka cari buku selain daripada e-book kan. Saya suka dengan buku kat tangan. Pegang kat tangan benda yang memang kita akan ada lah dekat kita hold benda tu. Dan second one adalah cara macam mana untuk dia orang kata buat satu step. Step pertama sekali kalau dia orang boleh buat saving. Tak payah kita nak invest. Saving sendiri pun tak boleh nak buat kan. Tutup buku lah. Cerita tak payah. Jadi kena dia kena satu saving. Macam mana kan perlu letak allocation satu amount dalam dia punya income dia tadi. Bisnes tu untuk letak allocation. Dan the third one adalah dream. Dream tadi untuk membolehkan orang akan faham bahawa sebenarnya setiap dia buat ni dia tahu engine ni. Kebanyakan orang tu yang dia jadi macam hangat-hangat dah lah kan. So kat sini untuk prevent benda tu sebab kita dah lalu that proses. Kita rasa pun kita nak, tapi bila kita lalu proses susah dan kita nak follow up balik semua dia jadi satu semua halangan. Dan ending tu yang paling senang sekali adalah kita kena letak target kita. Aku nak jadi apa dalam tempoh sekian masa. Aku nak achieve apa dalam sekian masa. So itu adalah pada saya first step yang dia akan buat. Bila dia orang dah ada dream, bila subconscious mind dia orang dah ada trigger untuk nak dapat sesuatu, itu akan membuatkan dia orang akan jadi seorang yang right. So insyaAllah kita sama-sama gabungkan dan nanti insyaAllah nanti kita jumpa lagi dalam siri yang lain. So thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.